Tuan-tuan, yang terakhir di antara hadis ni, pengajaran yang kita ambil daripada hadis ni adalah istihbabud doa, sunat kita berdoa ketika indal karab, ketika berdepan dengan kesusahan. Kesan doa kita akan menjadi makin kuat, makin berkuasa, makin hebat, makin mustajab di sisi Allah Ta'ala bila kita berdepan dengan kesusahan. Ada hadis-hadis yang disebutkan doa ketika inkisarul qalb, bukan qalb, ketika hati kita hancur ataupun terluka, dia beri kesan yang cukup hebat, melahirkan kesan. Bila kita berdepan dengan satu kesusahan, kita berdoa pada saat dan ketika itu, doa tersebut akan ada lebih penghayatan, kata para ulama. Sebab itu, doa itu memberi satu kekuatan untuk mendapat makbul, penerimaan di sisi Allah Ta'ala. Sebab doa kita cerita pada hari itu ada 3. Ada surah, rupa, kita angkat tangan ni. Yang kedua ada lafaz yang kita sebut di mulut ni. Hakikat doa di mana? Di dalam hati. Tawajuh kita kepada Allah. Ada orang yang dia berdoa, surah dia cantik dah, tangan dia angkat cantik. Lafaz yang dia sebut cukup cantik dengan tajwid, tapi hati dia lalai. Tempat yang Allah tilik, tempat yang Allah pandang, Allah nak tengok hati. Hati dia ada di merata. Maka dia tak menjadi doa yang sempurna. Kata Syekh Ilyas rahimallahu ta'ala dalam Al-Fuzat beliau, doa yang sebenar adalah di dalam hati. Sebab tu doa orang yang dizalimi dimakbulkan oleh Allah. Adakala dia bukan Islam, tapi dia dizalimi. Bila dia berdoa dimakbulkan oleh Allah, dia nak angkat tangan lagu mana? Dia bukan ikut kaifiat cara kita, tapi diterima. Doa macam mana? Daripada dalam hati tersebut. Maka tuan-tuan, daripada hadis ni yang terakhir, pelajaran yang kita belajar daripada hadis ni, kekuatan doa, kemakbulan doa ketika berdepan dengan kesusahan. Maka kita berdoalah tuan-tuan untuk bina kekuatan, bina penghayatan. Bina kekuatan doa ni, bina penghayatan. Nabi kata fa'illam tabku, kalau hang tak boleh menangis, falyatabaku, berpura-puralah menangis di depan Allah. Kita nak berdoa, tak ada feeling langsung. Nak suruh menangis kerana dosa dan maksiat kita, susah nak menangis. Air mata boya pun tak boleh nak keluar. Sampai lagu tu. Falyatabaku, pura-pura menangis. Kita doa seorang-seorang. Tak, kalau saya menangis, kalau nampak tak apa nak lawa, hodoh Ustaz. Bukan siapa nak tengok, Allah Ta'ala yang cipta kita nak tengok. Tang tu pun nak control handsome ke? Nak doa pun kan satu macam dia bergaya. Kan? Doa menzahirkan kehinaan kita di depan Allah, kefakiran kita di depan Allah, menafikan sembarang kemampuan kita di depan Allah. Nak bagi tahu kita ni lah paling lemah, kita ni lah paling kotor, kita lah paling jahil, kita lah paling tak tahu apa di depan Allah Ta'ala. Lahirkan perkara tersebut. Latih diri kita, yatabaku, sikit-sikit berpura-pura menangis, lama-kelamaan Allah akan bagi feeling tersebut. Ada orang yang mendapat kelazatan dalam doa, setengah jam setiap hari dia berdoa. Kita dengar setengah jam dia doa apa tau? Sebab kawan ni 3 minit dia doa dia lemah dah. Dia rasa macam dah habis. 3 minit. Pasal apa? Dia senang ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat saya balun sekali ustaz. Tuan-tuan, kita cerita masalah kita pada siapa? Orang yang paling kita percaya. Kita cerita dan kita rasa lega. Orang yang dah dapat keasyikan, siapa yang paling kita boleh settle semua problem kita lah dalam dunia dia, selain daripada Allah. Bila kita ada perasaan tersebut, kita rasa nikmat dalam doa. Tak cukup masa. Latihlah, tingkatkan doa kita, kata para ulama tarbiyah, dari 1 minit ke 2 minit, 2 minit ke 3 minit. Tambah satu hari, tambah dari 1 bulan 1 minit pun dah okey. Seminggu 1 minit pun dah okey. Tambah sikit-sikit. Nak cerita apa ke Allah? Segala masalah kita cerita pada Allah. Kerana dia yang boleh selesaikan segala masalah kita.